berkualiti, insan pendidik negara sejahtera. Tanggung jawab kami pencetus transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Noraini binti Mohamed Noor, penasihat program Forum Seminar Generasi Digital dan Pedagogi Abad ke-21, yang dihormati Datuk Adam bin Bedu, Menteri Teknologi dan Inovasi, Datuk Nur Samsiah binti Muhammad Badrul, Menteri Pendidikan Malaysia, Cik Wardatul Akilah binti Muhammad Razilah, Guru Cemerlang Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra. Seterusnya, barisan ahli-ahli jawatan kuasa pelaksana serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Seminar Generasi Digital dan Pedagogi Abad ke-21. Terlebih dahulu, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih di atas kesudian para hadirin kerana sudi hadir meluangkan masa bagi memeriahkan seminar kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, bersama saya pada hari ini, 3 orang panel yang cukup hebat dan terkenal. Panel pertama merupakan seorang yang tidak asing lagi, Menteri Teknologi dan Inovasi, Datuk Adam bin Bedu. Beliau merupakan graduan Universiti Teknologi Malaysia. Antara sumbangan yang telah diberikan adalah beliau pernah bekerjasama dengan UTM dalam pembangunan sistem pelajar dan beliau juga pernah menjadi penasihat kepada pengarah ICT UTM. Beliau juga telah banyak mencipta kejayaan yang di antaranya ialah membangunkan aplikasi dalam bidang pendidikan dan melaksanakan R&D dalam pembangunan sistem teknologi maklumat dalam bidang pendidikan. Selamat datang saya ucapkan kepada Datuk Adam. Panel seterusnya merupakan Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Nur Samsiah binti Muhammad Badrul. Sedikit latar belakang mengenai Datuk Nur Samsiah, beliau merupakan graduan daripada University of Edinburgh dan telah banyak memberi sumbangan dalam dunia pendidikan. Beliau telah banyak menjayakan program perkhidmatan internet berkelajuan tinggi bagi sekolah-sekolah di Malaysia. Beliau juga telah banyak melakar kejayaan semasa menjadi seorang pelajar. Beliau merupakan Presiden of International Student Association. Selamat datang Datuk Samsiah. Dan panel yang terakhir, Cik Wardatul Akilah binti Muhammad Razilah yang merupakan Guru Cemerlang Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra. Beliau memiliki pengalaman 12 tahun mengajar dan dianugerahkan Guru Cemerlang berdasarkan kepada prestasi yang telah ditunjukkan. Beliau merupakan graduan UPSI dan telah banyak memberi sumbangan yang di antaranya ialah pernah menjadi penceramah teknik menjawab peperiksaan geografi STPM, menjadi guru pembimbing program 100% keprihatinan untuk sekolahmu dan menjadi pentaksir bahasa Melayu PLBS SPM. Beliau juga telah banyak mencipta kejayaan demi kejayaan. Beliau pernah merangkul anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah khas bidang. Selamat datang diucapkan kepada Cik Wardatul. Hadirin sekalian, seminar kita pada hari ini bertemakan pedagogi abad ke-21. Pedagogi abad ke-21 mempunyai 8 komponen utama yang meliputi pembelajaran kooperatif, mengupayakan teknologi, pengembangan kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, mengoptimumkan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai sumber maklumat, menggalakkan amalan refleksi, mengembangkan kemahiran berfikir dan pentaksiran. Oleh hal yang demikian, seminar kita pada hari ini bertujuan untuk membincangkan dengan lebih lanjut terhadap kaitan pedagogi ini dengan generasi digital pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Datuk Samsiah untuk memberikan penerangan yang lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pedagogi abad ke-21 ini. Adakah ianya berbeza dengan pedagogi yang digunakan guru-guru terdahulu sebelum wujudnya era digital ini? Silakan Datuk. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan. Yang saya hormati Datuk Adam dan juga Cik Wardatul Akilah serta hadirin yang dihormati sekalian lah. Okey, untuk meneruskan sesi kita, saya akan berkongsi sedikit slide lah yang telah saya sediakan. Okey dah. Silakan Datuk. Okey, saya teruskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum maksud bagi pedagogi lah.
Pedagogi secara umumnya ialah satu kemahiran atau kaedah mengajar yang digunakan oleh seseorang guru dalam usaha menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Jika kita ambil secara mudah, pedagogi ni ialah salah satu sains dan seni cara mengajar di sekolah lah. Ianya melibatkan berkenaan kajian mengajar dan kajian berkenaan pengajaran dan pembelajaran, kajian berkenaan pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi antara guru dan pelajar. Dalam pedagogi ni kita akan kaji berkenaan 3 bidang utama, iaitu bidang kognitif, afektif dan psikomotor yang dimiliki oleh pelajar lah. Menurut Bransford, Brown dan Cooking pada tahun 2000 menjelaskan bahawa pedagogi ini merupakan pilihan strategi mengajar yang terbaik yang perlu mengambil kira kesesuaiannya di sekolah berkenaan misalnya dari aspek bahan baku mengajar, PPM yang ada, kepakaran yang ada pada seorang guru dan kesediaan murid untuk menerima apa yang diajar oleh guru. Baiklah, tadi yang saya nyatakan adalah maksud pedagogi secara umum. Sekarang kita akan lihat maksud pedagogi abad ke-21. Ini juga saya sekalikan dengan perbezaan antara pedagogi lama dengan pedagogi abad ke-21 ini. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan penggunaan pedagogi abad ke-21 ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini berbeza dari pedagogi lama kerana ianya beralih, fokus dalam sesuatu kelas tu telah beralih daripada berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Dan jika kita lihat untuk pedagogi abad ke-21 ini, guru memainkan peranan guru telah beralih daripada pemberi ilmu kepada fasilitator ataupun pemudah cara dalam satu proses pembelajaran murid. Jika dilihat pada rajah ini ialah perbandingan pedagogi lama dan juga pedagogi abad ke-21. Jika dilihat pada pedagogi lama, fokus utama dalam sesebuah kelas itu adalah guru. Guru menjadi pemimpin. Guru juga memberi arahan secara langsung kepada pelajar untuk apa yang akan pelajar lakukan dan sebagainya lah. Dalam pedagogi lama ini, kemahiran asas sahaja ditonjolkan. Kurikulum, ada bilik darjah individu. Untuk pentaksiran, pedagogi lama ni dia menerapkan pentaksiran sumatif. Dan pelajar tu hanya belajar di sekolah. Kita tengok pula kepada pedagogi abad ke-21. Untuk pedagogi abad ke-21 ini adalah pembelajaran itu adalah berasaskan murid, di mana guru hanya menjadi pembimbing. Dalam pedagogi abad ke-21 ini banyak pembelajaran, kaedah pembelajaran baru diterapkanlah. Contohnya adanya pembelajaran secara kolaboratif, pembelajaran proses pembelajaran pemikiran aras tinggi. Pelajar juga requirementnya adalah untuk melakukan praktikal, aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan, dan pentaksiran yang dilaksanakan adalah pentaksiran formatif. Dan yang paling penting ialah pelajar ni, pedagogi abad ke-21 ni menekankan untuk cara belajar pelajar itu adalah belajar untuk kehidupan, di mana ada kaedah-kaedah pembelajaran yang diterapkan untuk dekat dengan kehidupan pelajar lah. Jadi secara rumusannya, pedagogi abad ke-21 ini sebenarnya melibatkan pendekatan bersepadu dalam kurikulum serta menggabung jalinkan mata pelajaran akademik dengan tema yang merentas kurikulum dan kemahiran 4C. Apa itu kemahiran 4C? Ialah communication, collaboration, critical thinking dan juga creativity. Jadi itu saja saya rasakan untuk perkongsian maksud pedagogi.
dan juga perbandingan lah antara pedagogi lama dan juga pedagogi abad ke-21. Terima kasih Datuk di atas penerangan yang saya kira cukup jelas dan terang untuk kita fahami. Melalui penerangan yang telah dijelaskan oleh Datuk Samsiah sebentar tadi, kita sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan pedagogi abad ke-21. Seterusnya, saya pasti penonton juga mesti tertanya-tanya apakah ciri-ciri pedagogi abad ke-21 ini dan apa kaitannya dengan generasi digital hari ini. Mungkin Datuk Adam boleh menjawab soalan. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Yang saya hormati Datuk Nur Samsiah dan juga Cik Wardatul Akilah. Okey, ya sememangnya dia mempunyai perkaitan ciri pedagogi abad ke-21 ni, yang mana seperti yang Datuk Nur Samsiah katakan tadi, guru tu bukan sudah sebagai pemberi ilmu, guru tu bertindak sebagai pemudah cara. Jadi ciri yang pertama melalui pedagogi abad ke-21 ni adalah melalui pembelajaran berasaskan inquiry. Okey, konsep umum ni murid mengalami satu proses penerokaan yang melibatkan pertanyaan soalan, lepas tu penyiasatan dan pengumpulan maklumat. Okey, sifat inquiry ni adalah sifat ingin tahu pelajar tu. Jadi dengan penerapan pembelajaran berasaskan inquiry ni, jadi murid-murid tu mereka berusaha sendiri untuk mengetahui dan juga mendalami isi pelajaran yang disampaikan ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan pelajaran. Seterusnya, inquiry ni juga dia mementingkan soalan yang berunsurkan mengapa dan juga bagaimana. Dengan soalan-soalan ini maka terungkailah banyak persoalan dan itu pertanyaan. Jadi murid mendapat input dan output yang banyak melalui soalan-soalan tersebut. Seterusnya, melalui inquiry ini dia juga ada model pembelajaran 5E yang melibatkan elaboration, exploration, explanation, elaboration dan evaluation. Ini 5E ini dia merupakan satu panduan terhadap pembelajaran berasaskan inquiry. Okey, seterusnya adalah melalui ciri-ciri inquiry ini adalah yang pertama sekali sudah pasti dia berpusatkan kepada murid. Guru ni sebagai pemuda cara dan juga pembimbing kepada murid. Seterusnya adalah merangsang minat murid dan juga membuat murid ni lebih aktif apabila sesi pengajaran dan pembelajaran itu berlaku. Ini adalah satu objektif terhadap pedagogi yang baru ni lah, pedagogi abad ke-21. Seterusnya kita beralih kepada ciri yang kedua, iaitu berasaskan pembelajaran berasaskan projek. Seperti yang kita tahu, pendidikan berasaskan projek ni amat penting. Sebab murid dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu tu dalam kehidupan harian mereka. Okey, contohnya melalui subjek geografi. Mungkin pelajar belajar mengenai silibus kitar semula. Mereka tahu berkaitan dengan apa itu kitar semula, 3R, 5R dan sebagainya. Bahan-bahan kitar semula seperti botol plastik, kaca, tin aluminium dan sebagainya. Mereka tahu benda-benda tu. Tapi dengan silibus tu didatangkan lagi dengan projek, pembinaan projek sebagai satu kaedah PDP. Jadi murid lebih faham apa fungsi dan kegunaan kitar-kitar semula ni selain daripada dijual. Contohnya mereka dapat melakukan satu inovasi dan penciptaan projek-projek lah. Contohnya seperti tong sampah melalui botol plastik, pasu bunga melalui tayar terpakai, kerusi melalui tayar terpakai dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebanyak akan memberi satu anjakan kepada pelajar itulah. Mereka bukan saja menguasai isi pelajaran itu, tapi mereka dapat keluarkan di dunia sebenar. Maksudnya mereka gunalah ilmu tersebut ke kehidupan harian mereka. Okey, itu berkenaan dengan pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya adalah pembelajaran yang ketiga adalah melalui pembelajaran penyelesaian masalah. Cabaran kepada penyelesaian masalah ni dia berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Dia melibatkan penggunaan akal fikiran yang kritikal. Secara tidak langsung pelajar-pelajar yang berada di abad ke-21 ni dia lebih ke hadapan. Sebab mereka diberikan satu isu dan mereka selesaikan masalah tersebut ataupun isu tersebut. Secara tidak langsung mereka dapat membina pemikiran yang kritikal dan juga kritis. Dia
maklumat pedagogi abad ke-21 ni dah akan melahirkan satu bentuk pelajar, mencorakkan pelajar yang lebih kreatif, inovatif dan juga mempunyai pemikiran yang lebih ke hadapan. Itu adalah matlamat dan objektif penciptaan pedagogi abad ke-21. Okey, secara rumusannya ciri-ciri pedagogi abad ke-21 ni amat penting untuk diterapkan dan juga dilaksanakan di dalam kelas ataupun semasa pembelajaran dan pengajaran dilakukan. Apa? Dia akan meningkatkan nilai tambah para pelajar tu berbanding dengan pedagogi ataupun cara yang tradisional, hanya menyampaikan, murid hanya diam, guru sebagai penyampai, murid sebagai penerima. Jadi dia tidak berkembang. Jadi dengan adanya pedagogi abad ke-21 ni dia lebih mantap. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk di atas penerangan yang menarik dan sangat berguna kepada bakal guru untuk mengubah pedagogi ataupun kaedah pengajaran mereka yang jika sebelum ini dianggap membosankan, mungkin boleh berubah kepada pedagogi abad ke-21 ini. Baiklah, sebentar tadi kita telah mengetahui maksud dan ciri-ciri. Sekarang kita beralih pula kepada contoh-contoh aplikasi pedagogi abad ke-21 yang boleh kita gunakan dalam usaha bergerak seiring dengan generasi digital hari ini. Oleh itu, saya mempersilakan Datuk Samsiah yang kelihatan tidak sabar untuk berkongsi pengetahuan dengan kita semua. Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi saudari moderator, saudari Min Syuhada. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu pada hari ini dunia pendidikan kita telah pun berubah. Okey, akibat pandemik lah. Kita katakan pada hari ini kebanyakan sesi pembelajaran, sesi pengajaran dan pembelajaran itu dilaksanakan di atas talian. Okey, jika kita lihat sebelum ini pembelajaran kita masih dijalankan secara bersemuka. Jadi pedagogi abad ke-21 ini telah pun adalah, jadi terdapat beberapa aktiviti pembelajaran abad ke-21 yang dijalankan. Contoh yang saya beri ini adalah untuk menjalankan aktiviti menjalankan pedagogi abad ke-21, iaitu contohnya seperti gallery walk, think passion yang mana dia menerapkan berkenaan dengan kemahiran kolaboratif, PBL dan sebagainya lah. Jadi untuk hari ini sesuai dengan peredaran dunia pendidikan dan juga arus digital, jadi segala pembelajaran dijalankan secara atas talian. Kebanyakan pembelajaran sekarang dijalankan secara atas talian. Oleh itu teknologi diperlukanlah. Okay, jadi sebelum itu kita perlu kenali dulu apa itu Web 2.0. Okay. Pernah ke saudara-saudari mendengar berkenaan isu Web 2.0? Pernah tu. Pernah ya? Okey, jadi kita perlu kenali dululah apa itu Web 2.0, kerana Web 2.0 ini adalah aplikasi untuk pendidikan abad ke-21. Okey, Web 2.0 ini adalah satu trend ataupun gaya pembangunan laman web dengan menggunakan teknologi World Wide Web untuk tujuan meningkatkan kreativiti, memastikan perkongsian maklumat adalah selamat serta meningkatkan fungsi dan kecekapan laman web. Web 2.0 ni bukanlah merupakan satu fenomena baru, kerana Web 2.0 ini merupakan generasi kedua dalam pembangunan internet yang mana merangkumi perubahan sesuatu laman menjadi satu platform aplikasi laman web interaktif untuk pengguna. Okay? Web 2.0 ini merupakan satu fenomena sosial yang memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan semula berkongsi, bersosial dan berkomunikasi melalui elemen-elemen yang diterapkan dalam laman web tersebutlah.
Okay, jadi untuk Web 2.0 ni kita ada banyak contoh aplikasi lah. Okay, untuk dunia pendidikan, untuk melaksanakan pedagogi pendidikan abad ke-21, kita ada pelaksanaan, penyediaan bahan, perkongsian bahan PDPC dan juga pentaksiran lah. Jadi setiap pelaksanaan ini ada aplikasi-aplikasi yang menarik yang boleh kita guna oleh guru-guru lah, khususnya untuk menjalankan sesi PDPC. Okay. Saya berikan contoh aplikasi yang popular dalam pelaksanaan PDPC pada hari ini ialah seperti Google Meet, okay, Zoom, Telegram, WhatsApp dan juga YouTube. Untuk pelaksanaan PDPC yang paling berkesan pada hari ini, kebanyakannya guru di sekolah dan juga pensyarah di universiti menggunakan Google Meet lah sebagai medium utama untuk melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran tu, kerana dari Google Meet dan contohnya Zoom ni dia boleh guru dan pelajar boleh bersemuka, bukan bersemuka secara fizikal namun bersemuka secara alam maya lah, di alam maya. Okay, jadi Google Meet ni merupakan aplikasi yang popular sekarang lah dalam membantu pelaksanaan PDPC ni. Okay, seterusnya aplikasi yang kedua adalah untuk penyediaan bahan BBM ataupun bahan bantu mengajar lah, di mana saya berikan dua contoh iaitu kita ada PowerPoint dan juga Canva. Okay, PowerPoint dan untuk PowerPoint ini sangat membantu guru-guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar lah, untuk menyediakan nota dan juga slide pengajaran. Okay, untuk Canva ini bukan hanya dia sangat popular sekarang ya, sebab Canva ini bukan hanya membantu dalam penyediaan slide pembelajaran, membuat poster dan sebagainya, namun Canva ni juga boleh membantu guru untuk merekod ataupun merakam video pengajaran lah. Okay. Jadi itu adalah dua contoh untuk aplikasi untuk menyediakan bahan BBM. Seterusnya adalah untuk bahan aplikasi untuk perkongsian bahan-bahan PDPC. Okay, contoh yang kita ada pada hari ini ialah Google Classroom, Google Drive, Nearpod, aplikasi Kelas Dojo. Okay. Yang paling popular dan yang paling popular digunakan oleh pihak sekolah, dan ini adalah tuntutan juga daripada KPM menyarankan penggunaan Google Classroom lah, di mana Google Classroom ini merupakan satu platform pembelajaran campuran percuma yang telah dibangunkan oleh pihak Google untuk institusi pendidikan, yang mana tujuannya untuk memudahkan penciptaan, pengedaran dan penggradan tugasan lah. Tujuan Google Classroom ni dibina adalah untuk menyelaraskan proses perkongsian fail antara guru dan pelajar. Jadi apabila Google Classroom ni untuk berkongsi dengan pelajar, untuk pelajar dapat akses, pihak sekolah atau akan memberikan ID lah, ID kepada pelajar, dan pelajar akan masukkan ID untuk mengakses kepada Google Classroom ni, dan dekat situ akan adalah bahan-bahan contohnya nota, latihan yang akan dikongsikan oleh guru. Jadi ini satu tempat khas lah untuk perkongsian bahan-bahan PDPC ni. Dan yang terakhir adalah aplikasi untuk pentaksiran. Okay, pentaksiran pada hari ini kita nampak banyak ya, terlalu banyak di pasaran. Untuk aplikasi pentaksiran ni kita ada contoh Jamboard, kita ada Wordwall, kita ada Quizzes, kita ada Kahoot. Okay, dan juga kita ada Google Document lah. Okay, aplikasi-aplikasi ini sebenarnya sangat menarik dan memang bersesuaian lah dengan situasi semasa kita yang pembelajaran di atas talian ni, kerana ia bukan hanya mudah, malah ianya
turut menarik minat pelajar tu, kerana aplikasi-aplikasi seperti Jamboard, Wordwall, Quizizz semua ini dia menggunakan grafik dan juga mainan warna yang menarik lah, yang memang jika pelajar guru membekalkan kepada pelajar, pelajar akan rasa seronok lah. Okay, untuk Jamboard ni saya rasakan sangat sesuai untuk pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif, kerana Jamboard ni dapat kerana Jamboard ini dapat membantu pelajar dan guru untuk berkomunikasi ataupun untuk menjalankan aktiviti pembelajaran tu secara serentak. Okey, jadi untuk contohnya perkongsian kumpulan, Jamboard ni sangat membantu ya. Sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Datuk di atas perkongsian tersebut. Baiklah, setiap perkara yang ingin dilaksanakan pasti ada cabarannya yang tersendiri. Jadi bagi pendapat Datuk Adam sendiri, apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru untuk melaksanakan pedagogi abad ke-21 ini? Silakan Datuk. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Ya, sudah pasti pendidikan abad ke-21 ni dia mempunyai cabaran yang tersendiri. Okey, jadi dengan cabaran ni guru-guru ataupun bakal guru perlu membuat satu persediaan dari segi melalui persediaan dari segi persediaan bagaimana kita menguasai dari segi pendekatan, kaedah, strategi dan juga perancangan kita apabila kita berada di dalam kelas. Okey, cabaran yang pertama adalah kita lihat melalui penguasaan subjek ataupun isi kandungan kurikulum itu sendiri, silibus. So apa? Kalau guru ataupun bakal guru ni dia tidak menguasai isi kandungan kurikulum tu, bagaimana dia untuk menerapkan pedagogi abad ke-21 tu. Yang 8 elemen tadi itulah. Jadi guru ataupun bakal guru ni dia perlu menguasai isi pelajaran, silibus dan sebagainya untuk dia memudahkan mereka ni menerapkan dan menggunakan elemen-elemen pendidikan abad ke-21 ni. Okey, contohnya melalui inquiry tadilah, pembelajaran berasaskan inquiry tadi. Kalau guru tu dia tidak menguasai isi kandungan, bagaimana dia untuk membuat situasi belajar tu lebih kepada pertanyaan soalan, penganalisis maklumat dan sebagainya. Jadi dia merupakan satu cabaran yang amat besar lah. Lagi-lagi kepada bakal guru seperti guru-guru yang baharu. Jadi dia merupakan satu cabaran yang amat besar kerana mereka perlu menguasai sepenuhnya ataupun secara kasarnya lebih menguasai isi pelajaran tersebut agar dapat di penggunaan pedagogi abad ke-21 itu lebih sesuai untuk digunakan dan lebih mudah untuk digunakan di dalam kelas. Okey, seterusnya cabaran yang kedua, kita beralih kepada cabaran yang kedua adalah penggunaan teknologi terkini. Seperti yang kita tahu sekarang seluruh dunia mengalami nasib yang sama ataupun situasi yang sama, iaitu pandemik COVID-19. Jadi bidang pendidikan pun turut terjejas daripada wabak penyakit berjangkit ni. Jadi penggunaan teknologi maklumat ni sangat pentinglah kepada guru dan juga pendidik. So penggunaan teknologi ni kita perlu kuasai dengan baik. So daripada teknologi tu dia pelbagai function ataupun pelbagai fungsi. Jadi jika kita menguasai penggunaan teknologi tu, kita lebih kaedah teknik pembelajaran tu lebih pelbagai, lebih mudah untuk kita susun strategi kita untuk menarik pelajar untuk masuk ke dalam kelas. Okay, secara rumusannya cabaran ni bukanlah satu bebanan kepada para pendidik, tapi cabaran ni merupakan satu asas kepada kita untuk lebih tahu dan lebih mendalami ilmu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi jangan bebankan cabaran-cabaran ni terhadap diri kita. Itu akan membawa kepada yang negatif. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan cabaran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua panel pada hari ini yang telah berkongsi ilmu yang saya rasa cukup menarik dan berguna kepada kita semua. Hadirin sekalian, kita beralih ke
pada sesi seterusnya iaitu slot inovasi pembelajaran abad ke-21 yang akan dibentangkan oleh Cik Wardatul Akilah. Silakan Cik Wardatul. Okey, terima kasih kepada saudari moderator yang Ayu berseri mengendalikan program pada hari ini. Okey, ditemani dengan panel-panel yang bijaksana, Datuk Adam dan juga Datuk Samsiah dan para peserta yang setia daripada awal program tadi. Okey, saya kira semua masih dapat lagi bersama dengan saya untuk meneruskan slot pembelajaran abad ke-21. Okey, tapi sebelum tu izinkan saya untuk share slide dulu. Okey, nampak Nampak. Okey, saya akan teruskan. Okey, proses PDP sekarang masih menggunakan kaedah berpusatkan kepada tenaga pengajar ataupun kita panggil pendidik. Okey, pendidik ni dia akan memberikan, biasanya lah dia akan memberikan penerangan di hadapan dan kita tak tahu pun pelajar dekat belakang tu buat apa. Macam dia main ke, berbual dengan kawan ke. Jadi nampaklah dekat situ yang pelajar tu tidak memberikan tumpuan sepenuhnya ke dalam pelajaran. Okey. Berbanding dengan era pandemik sekarang ni, kita akan menjalankan proses PDP ni secara dekat rumah, iaitu dengan secara atas talian. Okey, jadi keberadaan pelajar tu tidak dapat dipantau sepenuhnya oleh guru. Ini akan mendorong kepada pelajar yang tidak menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap proses PDP. Okey, PDP di rumah juga memerlukan penggunaan teknologi yang cekap yang perlu dikuasai oleh guru supaya tidak tercicir untuk mengajar pelajar dengan cara yang baru. Okey, guru perlu menggunakan inovasi dalam pembelajaran abad ke-21 seiring dengan pembangunan digital yang canggih bagi membangunkan minat pelajar dalam pembelajaran. Istilah pembelajaran berasaskan permainan ataupun game-based learning biasa digunakan dalam pembelajaran abad ke-21. Okey, pembelajaran berasaskan permainan ni ataupun kita panggil game-based learning lah senang. Merupakan satu persekitaran pembelajaran yang mengintegrasikan permainan dan memudahkan pelajar untuk berkolaborasi antara satu sama lain dan menyusun ilmu yang dipelajari semasa pembelajaran. Okey, game-based learning ni mempunyai pendekatan yang sama dalam menerapkan budaya inovasi dalam pengajaran dan mampu menjadikan proses PDP menjadi lebih interaktif serta dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran seharusnya selangkah seiring dengan perkembangan teknologi masa kini. Okey, justru mengambil fokus kaedah pembelajaran berasaskan permainan untuk antara pelajar dan juga pendidik. Okey, kita pergi kepada kebaikan pembelajaran berasaskan permainan. Okey, sebenarnya dia ada banyak kebaikan, tapi hari ni saya fokuskan kepada 4 sahaja dulu. Sebab nak masa pendek kan. Okey, untuk yang pertama, biasanya kebaikan game-based learning ni ianya memberikan motivasi kepada pelajar. Okey, pembelajaran biasanya berbentuk sehala dan tiada aktiviti amat membosankan kepada pelajar. Permainan akan digunakan dalam PDP akan merangsang minat pelajar dan memberikan motivasi kepada pelajar agar pembelajaran dapat diintegrasikan dalam bentuk permainan. Okey, permainan dan juga persekitaran permainan dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar melalui kesilapan mereka yang tidak selalu mereka capai dalam persekitaran kelas tradisional. Okey, permainan ini akan memberikan pelajar kawalan semangat dan juga keberkesanan diri serta menghasilkan tingkah laku berorientasikan pembelajaran untuk menggalakkan pencapaian pembelajaran. Okey, permainan juga menjadi satu bentuk kandungan interaktif baru yang memainkan peranan akademik dan juga pembelajaran kooperatif. Okey, pembelajaran berasaskan permainan ini juga dapat meningkatkan pembelajaran dan dengan mempromosikan pembelajaran melalui aspek motivasi dan juga aktiviti yang dapat meningkatkan tumpuan dalam PDP. Okey, yang kedua kita ada memudahkan penguasaan isi pembelajaran. Okey, pembelajaran berasaskan permainan ini bukan sahaja dapat meningkatkan keseronokan pelajar dalam pembelajaran, malah ia juga dapat meningkatkan penguasaan isi kandungan dalam belajar. Okey, kaedah ini akan mempercepatkan proses pembelajaran dan mewujudkan suasana interaksi yang positif dalam kalangan pemain. Okey, yang ketiga kita dapat membantu membina kemahiran pelajar. Okey, contohnya dalam permainan misteri dan juga pengembaraan, macam kita tengok main hunting-hunting tu kan mengandungi peta dan memerlukan pelajar untuk membaca peta. Ini akan membantu kemahiran membaca peta dan pemikiran praktikal mereka. Pembelajaran berasaskan permainan ini juga dapat membimbing pelajar untuk menguasai
kemahiran abad ke-21. Contohnya seperti kemahiran kolaborasi, kemahiran komunikasi secara berkesan, kemahiran berfikir secara kritis dan juga pemikiran computational. Okey, yang keempat iaitu yang terakhir iaitu berfikir dengan pantas dan menyelesaikan masalah. Okey, kebanyakan permainan yang akan dimainkan dalam kelas memerlukan pelajar untuk berfikir dengan pantas. Okey, mereka juga perlu menggunakan logik untuk berfikir maju ke hadapan bagi menyelesaikan masalah ini. Ini bagus untuk membantu pelajar memperkembangkan logik pemikiran, ketepatan dan keupayaan berfikir di luar kotak. Okey, permainan yang diaplikasikan Contoh permainan yang mengaplikasikan kaedah station memerlukan kerjasama setiap ahli untuk menyelesaikan masalah dalam permainan. Maka semua ahli akan berbincang dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah supaya permainan dapat diteruskan. Okey, kaedah permainan khususnya permainan video dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Hal ini kerana permainan video mempunyai pelbagai tahap kesukaran yang memerlukan pemainnya untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan soalan yang diberikan sebelum sampai ke tahap seterusnya. Maka secara tak langsung, pemain akan berkomunikasi dengan pemain lain untuk berbincang menyelesaikan masalah dalam konsep yang ditanya dalam permainan. Okey, untuk contoh hari ini saya akan menggunakan menggunakan aplikasi pembelajaran berasaskan permainan yang guru boleh gunakan sendiri dalam PDP, iaitu aplikasi WordWall. Okey, WordWall ni dia mempunyai 18 permainan yang guru boleh hasilkan sendiri secara kreatif dengan menggunakan template yang telah disediakan. Okey, guru boleh membuat quiz dan juga menggunakan pentaksiran untuk menggunakan aplikasi ni. Okey, saya akan tunjukkan contoh penggunaan pembelajaran berasaskan permainan game-based learning dalam kelas. Okey, untuk contoh, guru akan mencapai objektif yang dicipta sebelum memulakan PDP kan. Okey, contoh dalam dua masa yang diberikan dalam kelas tu, guru tetapkan beberapa peringkat yang guru akan buat. Contohnya untuk hari ini saya tetapkan kepada 2 peringkat saja. Itu peringkat pertama dan juga peringkat 2. Tapi guru boleh tetapkan beberapa peringkat. Contoh untuk peringkat pertama, guru perlu libatkan semua pelajar untuk masuk ke dalam game. Game ni tajuk tingkatan 2 bab 8. Tetapkan semua pelajar untuk masuk untuk peringkat pertama dan tetapkan juga pelajar yang dapat 6 markah ke atas contohnya baru boleh pergi ke peringkat kedua. Okey, pelajar yang berada di peringkat kedua, guru perlu tetapkan juga kalau pelajar tu dapat full mark baru dia dapat hadiah. Guru bolehlah bagi ganjaran berbentuk apa hadiah untuk diberikan kepada pelajar sebab dia dah berjaya melepasi kedua-dua peringkat kan. Okey, bagi pelajar yang tak lepas dekat peringkat pertama tadi tu, guru boleh meminta pelajar tu untuk membuat ulang kaji. Buat ulang kaji mana soalan yang salah. Kalau dah settle untuk peringkat pertama ni, bolehlah dia pergi kepada peringkat kedua. Okey, guru juga boleh menggunakan WordWall tadi untuk membuat soalan pentaksiran. Guru boleh pilih pelbagai jenis template tadi ada 18 tu, pilih ikut kesesuaian soalan yang nak. Contoh macam ni, ini soalan untuk label-label dalam peta. So macam pelajar dia sambil jawab soalan tu dia tak rasa bosan nak jawab tu. Dia rasa menarik sebab ada gambar yang sesuai dengan soalan yang diberikan. Guru juga boleh tetapkan berapa masa untuk pelajar jawab. Pelajar boleh tengok ke tak jawapan selepas habis jawab ni dan juga direkodkan semua jawapan-jawapan pelajar tadi tu. Pada peringkat 1 tadi tu, ini peringkat 1. Lepas tu tadi seterusnya pergi peringkat 2 dan akhir sekali pentaksiran. Okey, saya kira itu sahaja kot. Ini contoh penggunaan pembelajaran berasaskan permainan yang boleh digunakan dalam pedagogi abad ke-21 ni. Terima kasih. Terima kasih Cik Wardatu di atas pembentangan inovasi yang berjaya membuka mata saya tentang game-based learning. Banyak isi-isi penting yang telah diberikan. Baiklah, program diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh ajukan dengan menulis di bahagian ruangan komen. Okey, terdapat 2 soalan di sini.
Soalan yang pertama, apakah kaedah pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dijalankan pada era pandemik COVID-19 kini? Soalan ini diajukan untuk Datuk Adam. Silakan Datuk Adam. Okey, terima kasih kepada audien yang memberikan soalan, ya, soalan yang sangat baik yang berkaitan dengan kaedah pembelajaran yang sesuai dijalankan pada era pandemik COVID-19 hari ini. Okey, kaedah pembelajaran yang sesuai untuk digunakan bagi pendapat saya adalah melalui penggunaan teknologi sebagai pengupaya dan sebagai alat kolaboratif. Dia sebagai medium lah, senang cerita, medium untuk menyampaikan isi pelajaran kepada pelajar. Sebab sekarang kan dunia maya dan tidak boleh bersemuka. Jadi penggunaan teknologi ni sangat penting. Kaedah penggunaan teknologi ni sangat penting. Di samping itu penggunaan teknologi ni sangat baik untuk menarik minat pelajar untuk masuk ke dalam kelas secara PDPR. Sebab apa? Penggunaan teknologi yang secara interaktif dan menarik akan menarik minat pelajar untuk masuk ke dalam kelas. Contohnya tadi melalui aplikasi lah. Macam Cik Wardatul Akila tadi ada menerangkan berkenaan dengan teknologi aplikasi WordWall. Iaitu sedikit sebanyak dapat digunakan dan penggunaan teknologi itu mampu untuk memberikan ilmu dan juga menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar. Okey, itu saja melalui saya punya pendapat untuk menjawab soalan tersebut. Okey, sekian dan terima kasih. Terima kasih Datuk Adam bagi jawapan yang sangat bernas. Okey, soalan kedua berbunyi, adakah inovasi cikgu ini sesuai dijalankan untuk semua tahap murid? Soalan ditujukan kepada panel ketiga. Cik Wardatul, silakan Cik Wardatul. Terima kasih atas soalan yang begitu bernas ditujukan kepada saya. Okey, inovasi ni sesuai ke tak digunakan kepada semua peringkat pelajar, betul? Saya kira memang sesuai lah sebab pembelajaran berasaskan permainan ni, okay, semua orang suka untuk bermain game kan. Kalau kita tanya pelajar prasekolah pun dia suka main game. Jadi kalau suka main game je tapi tak belajar pun tak okey. Jadi kita kena terapkan main game tu sambil kita belajar. Jadi kalau sampai dah besar pun, dah besar-besar dekat peringkat U pun ada yang main game. So mesti semua orang suka belajar sambil bermain game ni. Jadi guru kena pandailah cari kaedah ataupun soalan-soalan yang sesuai untuk dimasukkan dalam kaedah pembelajaran tersebut. Terima kasih. Untuk menjawab soalan penonton, ini saya serahkan majlis kepada AJK Teknikal untuk sesi bergambar. Pun jangan tempat bertemu kiranya rasa sihat darah baliklah mewakili bangsa dan mewakili barisan jawatan kuasa pelaksana memohon mendapat kekurangan sepanjang program ini dijalankan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman sebelum balas dan link kehadiran telah diberikan di ruangan komen. Hadirin sekalian diminta untuk mengisinya sebelum meninggalkan program. Terima kasih. Jawab kami pencetus transformasi Terima kasih. pendidikan. Terima kasih.